Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kita teruskan kelas kita hari ini, iaitu bersambung dengan tajuk, masih tajuk yang sama, iaitu bawah tajuk taburan kebarangkalian, iaitu probability distribution. Okey, jadi kita akan sambung yang seterusnya hari ini. Okey, hari tu kita dah buat dah sebahagian, jadi hari ini kita akan sambung, iaitu untuk membaca jadual, tekan kalkulator, penggunaan kalkulator, semua-semua tu. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. So kita mulakan dengan bacaan doa. Hari ini saya nak Umar baca doa. Umar baca doa, Umar? Saya tak nampak Adam. Umar baca doa? Ada tak ada? Ada tu. Mana? Umar baca doa, Umar? Boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey. So kita mulakan. Ada apa-apa soalan berdasarkan apa yang kamu dah buat sebelum ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okey. Banyak tak apa, makan mana yang boleh. Okey, kalau tak ada, kita teruskan yang baru. Okey, kamu tengok dekat sini hari tu saya dah ajar kamu cara tekan kalkulator dan macam mana nak baca daripada jadual, betul? Okey, semua tu kita dah buat. Okey, jadi pastikan kamu ada jadual dan kalkulator. Jadual kamu boleh rujuk pada awak punya modul. Dekat modul ada jadual. Okey, then kalkulator, penggunaan kalkulator nanti tengoklah. Sebab dia ada bahagian yang sangat mudah kamu tekan kalkulator. Ada juga yang tak boleh tekan kalkulator, memang kena guna jadual. Jadi kedua-duanya memang saya akan tunjukkan. Okey, jadi dekat sini kita akan sambung. Hari tu kalau ikutkan, okey sekejap ya. Okey, kalau ikutkan hari tu kita dah baca dah macam kita dah buat dah untuk Z lebih besar, Z lebih kecil dan saya dah tunjukkan bahawa sebenarnya menggunakan jadual hanya boleh dicari, hanya boleh menggunakan jadual hanya boleh dibaca untuk soalan seperti soalan A, soalan C pun tak boleh. Soalan A je. Okey. Yang lain dia ada kena buat sesuatu. Okey, sekejap Okey, jap. Mana tadi saya dengar orang masuk? Dah masuk belum? Dah. Okey, jap ya. Okey. Jap saya kena gerak. Anak saya ada kelas. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok, kita akan cari untuk Z lebih besar, Z lebih kecil, positif, negatif, Z di antara dua nilai. Okey, tapi penggunaan kalkulator sebenarnya, kalkulator pula. Penggunaan jadual sebenarnya hanya boleh digunakan apabila soalan itu Z lebih besar sahaja. Selain Z lebih besar, kita ada kena cara lain. Okey, maksudnya macam ni. Okey, kalau awak tengok, okey, dekat gambar, dekat soalan ni, okey, saya ulang daripada yang minggu lepas sedikit lah. Okey, apa maksud Z lebih besar 0.235? Okey, ini awak punya graf. Okey, 0.235 kita buat anggaran dekat sini sebab dia positif. Okey, dia sebelah kanan. Bacaan ini you boleh baca daripada jadual. Tapi kalau soalan B dia punya soalan tu negatif. Dia lebih kecil. Sebelah sini. Negatif 2.122. Jadi untuk lebih kecil negatif, you tak boleh direct baca. Kamu kena faham bahawa Z lebih kecil sama juga dengan Z lebih besar. Okey, ada orang masuk lagi.
Okey, dah terlampau lambat Saya harap lepas ni awak tolong masuk tepat masanya sebab bila saya guna PowerPoint, okey, saya bila saya share screen, saya kena off dulu baru saya boleh admit awak. Sebab sekarang Google Meet dia tak boleh auto admit. Okey, kecuali saya kena tengok juga Google Meet tu walaupun saya tak buka betul-betul full. Jadi kalau macam tu awak mengganggu. Okey? Jadi saya harap limit 15 minit je 15 minit. Lepas tu saya tak akan ambil awak. So awak kena tengok YouTube. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini untuk nilai lebih kecil negatif. Lebih kecil negatif. Sebelum ni saya dah tunjuk dah bahawa untuk nilai lebih besar, contoh sini A lebih besar dengan negatif A lebih kecil, nilainya sama. Nilai dia sama. Jadi kalau dia buat negatif lebih kecil negatif, ini sama juga dengan Z lebih besar positif 2.122 macam tu. Okey, itu yang dimaksudkan. Lebih besar dengan lebih kecil nilai dia sama positif dengan negatif. Okey, tetapi sekiranya untuk lebih besar negatif. So dia tak boleh kamu tak boleh tukar dia macam tu saja. Okey, maksud saya macam ni. Contoh soalan saya, okey, Z lebih besar negatif 2.34. Okey, kalau dia bagi macam ni. Tadi saya kata kalau nilai tu Z lebih kecil negatif 2.34, ini sama juga dengan Z lebih besar 2.34. Ini kenapa? Ini gambar dia sebenarnya macam ni. Okey, awak tengok sini. Satu negatif 2.34 lebih kecil sebelah kiri. Satu lagi 2.34 lebih besar sebelah kanan. Sebab tu nilai dia sama. Tetapi kalau dia macam ni, ini adalah negatif 2.34 tapi dia kata lebih besar. Macam ni. Jadi kalau awak tengok dekat sini gambar dia dah langgar garis tengah ni. Bila dia dah langgar garis tengah ni, maksudnya nilai dia ni akan lebih besar daripada 0.5. So nilai ini akan melebihi 0.5. Bila dia lebih daripada 0.5, kamu tak boleh baca daripada jadual. Jadi sebenarnya yang ini kamu kena buat 1 tolak Z lebih kecil negatif 2.34. Jadi awak buat lagi. Z lebih kecil negatif sama juga lebih besar 2.34. Baru buat 1 tolak 2.34 kamu baca dekat jadual. Okey, baca dekat jadual. So kita tengok jadual kita. 2.34. Okey, tengok dekat sini. Mana 2.34? 2.3 dekat situ, 4 di sini. So ini jawapan kita, iaitu 0.000964. 0.00. Okey, so saya kena buat 0.00964. Saya kena tolakkan. Macam tu. Jadi dekat sini awak kena tekan kalkulator lah. Awak tekan kalkulator untuk dapat jawapan dia. Okey, sekejap saya nak besarkan ni. Okey, jadi yang ini tekan kalkulator. 1, okey, you akan buat 1 tolak 0.000964. Tekan kalkulator. So, you dapat jawapannya adalah 0.99036. 0.99036. Ini jawapan dia. Tetapi, kalau kamu guna kalkulator, kamu tak payah buat jalan kerja panjang-panjang ni. Tetapi, apa yang perlu kamu buat, tekan mode, tutup sikit. Kamu tekan mode sampai jumpa SD, then you tekan shift, tekan nombor 3. Jangan tutup rapat. Tekan shift nombor 3. Okey, kat sini dia kata lebih besar. Lebih besar adalah R. Nombor 3. Masukkan nilai negatif negatif 2.34. Okey, jadi bila awak tengok dekat sini, 2.34. Okey, tutup kurungan. Awak akan dapat jawapan. Nampak tak?
Sama tak jawapannya? Sama tak? Sama. Sama. Jadi terpulang pada kamu. Nak guna kalkulator ke awak nak pergi buat benda-benda ni. Okay. Dulu memang saya akan gunakan yang ini. Sebab masa tu kalkulator pun tak berapa kalkulator okey ke apa kan. Jadi memang saya akan suruh pelajar buat ini. Tapi sekarang memang saya tak gunakan. Kalkulator jadual hanya dibaca untuk ada satu soalan tu je. Yang lain semua kita tekan kalkulator. Okay. So ini dia. Okay. Kemudian tengok contoh seterusnya. Kalau soalan saya berbentuk begini. Okey, ini contoh satu, ini contoh yang kedua, tengok yang ketiga. Contoh ketiga, sekiranya soalan saya ke barang kalian, saya letakkan Z di antara negatif 1.34. Dekat sini saya letakkan 0.375. Macam tu. Kalau ikut pada gambar, dia berbentuk seperti ini. Negatif 1.34 dengan 0.375. So kawasan belurit yang kita nak adalah di antara ini. Kalau awak baca jadual, dia ada cara. Awak kena ubah. Di mana kalau guna jadual, you kena buat satu tolak kanan dan kiri. Kanan iaitu Z lebih besar 0.375. You kena tolak Z lebih kecil negatif 1.34. Kena sorry. Mana dia? Alamak, mana dia? Tolak macam tu kanan dan kiri. Kenapa saya biarkan dia walaupun kat ujung tu? Sebab saya tak nak awak guna yang ini. Saya tak nak awak gunakan ini sebab dia susah sedikit. So ingat, bila dia di antara dua nilai, tak kisah bentuk dia macam mana. Okey, kita ada 3 bentuk ni nanti. So apa yang perlu kamu buat, you terus je ambil Z lebih besar nombor di kiri. Nombor di kiri iaitu negatif 1.34 tolak Z lebih besar 0.375. Jadi kamu tengok apa yang saya maksudkan dekat situ yang ini. Okey, kamu tengok kalau dia kata lebih besar negatif. Okey, lebih besar negatif 1.34 yang ini. Ni semua ni. Semua ni. Semua ni. Tolak dengan lebih besar 0.375. Mana 0.375 tu? Yang ini. 0.375 lebih besar yang ini. Saya tolak yang ini. Saya tolak yang ini. Maka saya dapatlah yang tengah-tengah. Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat? Terus saja tekan kalkulator. Dia lebih besar. Jadi awak tengok kita tekan lebih besar ialah huruf R. Dah cantik dah. Masukkan nilai. Negatif 1.34. Okey, gerakkan je kalkulator awak. 1.34. Okey, siapa yang hari tu yang kata kalkulator dia lain Kelas ni ke? Saya tak ingat dah. 0.9. Siapa? Ada tak? 0.9. 0.909. Tak ada Semua kalkulator hitam atau putih kan? Putih saya dah share betul? Aziz. So ada Aziz dah okey dah? Dah check dah? Dekat YouTube jumpa tak? Jumpa Sebab dia YouTube ni cari je. Mak ayah je tak ada kat YouTube. Okey, cari je. Nak siapa pun ada. Cikgu Zarina ada dalam YouTube. Cari je lah. Nak cari siapa? Nak cari Haziq ada. Yasmin ada. Adam ada. Sebab ada dalam kelas saya. Cari je. Kalau yang tak bersuara tu yang tak ada. Ada juga dia tak bersuara. Okey. 0.375 tekan sama dengan. So 0.35383. Nak ambil semua boleh? Tak pun tak apa. So 0.35383. So kita tekan kalkulator balik. So apa jawapannya? 0.909. Awak tekan kalkulator direct lagi cepat sebenarnya. Saya tekan yang kat sini ni lambat. Tapi sebab saya nak tunjuk kat kamu. Okey. Sama dengan dapatlah 0.55605. 0.55605. Okey. Siapa yang nak guna cara yang saya dah pangkah ni? Boleh. Awak tengok siapa nak guna cara yang saya pangkah ni? Boleh. Saya tunjuk juga. Nanti kalau tak, kata cikgu tak ajar pula kan? Okey, jadi saya tunjuk juga. Okey, so ini cara dia. Cara dia yang ini. Okey, you tengok satu tolak Z lebih besar. Z lebih besar ni, okey, kalau orang nak baca jadual, yang ini, dia kena baca 0.375. Jadi awak kena cari dekat jadual. So di sini adalah satu tolak. Ini orang nak baca jadual ya. 0.375. 0.375.
7, 5, 19. So maksudnya 0.35, 0.35, 57 kat ujung. So sini 4, 17 tolak 9, 7, 9, 8, 4, 3, 5, 0.3538. Okey, kita ambil 0.3538. 0.3538. Okey, buat lagi satu. Lagi satu, 1.34. Nampak ni dia lebih kecil negatif, saya tukar dia lebih besar. So maksudnya step dia dekat sini tadi 1 tolak Z lebih besar 0.375. Okey, tolak Z dia lebih kecil, tukarkan dia Z lebih besar. Z lebih besar. Dia negatif, tukarkan kepada positif. 3, 4. Itu dia. Jadi, kita tengok pada jadual 1.34. 1.34. 0.0901. 0.0901. Okey, baru kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator dekat sini. 1 tolak, okey, 0.3538. Okey, tolak 0.0901. Okey. Sama dengan, nampak tak? 0.5561. Sama tak? Sama tak? Sama. Jadi 0.5561. Terpulang kamu nak guna yang mana? Saya dah tunjuk dua-dua cara. Kan? Jadi tak kata cikgu tak ajar. Okey. Jadi saya tetap mengatakan saya nak guna cara ini. Tapi kalau kamu kata nak guna ini, terpulang. Tak kisah. Boleh. Dua-dua boleh. Okey. So, itu contoh ketiga. Sekarang kita tengok contoh yang keempat. Okey. Contoh yang keempat. Tadi kalau awak tengok, saya dah buat yang satu lebih besar. Tak ada masalah. Ini lebih kecil, negatif, kena ubah. Ini di antara dua nombor. Okey, kita contoh yang ketiga, yang seterusnya. Siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk? Saya. Siapa saya? Amirul Wafi, 5A. Kenapa baru masuk? Terlajak. Terlajak. Okey, sekarang saya baru nampak lagi seorang lagi masuk. Siapa baru masuk? Siapa baru masuk? Amjad. Kenapa baru masuk? Kenapa baru masuk? Terlajak. Okey, ingat lepas ni 9 suku, saya kelas pukul 8. Okey, saya kan sebab kelas saya pukul 8 hari Isnin dengan hari Jumaat. Okey, saya pun manusia biasa. Kadang-kadang lepas subuh pun terlelap kan. Tapi kalau kelas pukul 8, saya memang akan buat sesuatu supaya saya tak akan terlelap, tak akan pergi tengok kat katil. Okey. Jadi lepas ni, saya bagi limit kalau kelas pukul 9, 9 suku. Kalau 9.30, 9.45. Lepas tu saya tak akan ambil awak. Faham Saya tak akan ambil. Okey. Tu yang keempat. Kita tengok contoh yang kelima. Contoh yang kelima, kita tengok di sini. Okey, ini Z. Di sini negatif 1.421. Di sini negatif 0.323. Contoh. Okey. So dekat sini kalau kita gambarkan dia dalam bentuk graf, dia berbentuk begini. Okey, yang satu ini 0.24 dengan 1.354. Dia di sini. Yang ini kita tengok dia bentuk dia begini. Negatif 0.323 dengan negatif 1.421. Dia macam ni. Okey, untuk yang ini kita akan gunakan, kalau siapa yang tak nak tekan kalkulator, dia akan tukarkan. Yang ini dia akan buat, okey, ini orang tak tekan kalkulator, dia akan buat Z lebih besar. Okey, so ini ada lagi ni. Siapa baru masuk? Siapa baru masuk? Hello? Siapa baru masuk?
Siapa baru masuk? Siapa? Harith Harith angkat tangan kenapa? Tapi saya rasa nampak Harith tadi dah. Tolong cek siapa yang baru masuk. Kalau awak tak ada mic, tolong cek siapa yang baru masuk. Cepat. Takkan cek tak boleh. Siapa yang baru masuk? Tak ada orang ke? Okey, kenapa Kalila baru masuk? Kalila, kenapa baru masuk? Tak jawab. Internet tak ada pagi tadi. Okey. Okey, kalau awak internet tak ada, lepas ni ada je internet awak terus WhatsApp saya tahu sebab saya tak hanya pelajar yang ada masalah internet je saya akan siapa yang terbangun lambat ke apa saya tak nak ambil. Saya bagi masa 15 minit saja. Okey. Awak tengok dekat sini. Okey, untuk yang ini awak akan ambil nombor di sebelah kiri. Macam tadi juga. Macam yang tadi, macam yang sini awak tengok kan? Kan kat sini dia ada 2 nombor. Jadi kita ambil nombor kiri, tolak nombor sebelah kanan. Jadi dekat sini pun sama. You ambil nombor kiri, tolak nombor yang sebelah kanan. Okey, jadi awak akan buat Z lebih besar 0.24, tolak Z lebih besar 1.354. So dekat sini siapa yang nak baca jadual, dia boleh baca jadual. 0.24, dia bacalah jadual dia. Okey, 0.2. Okey, 0.24. Yang ini. Lepas tu ambillah satu lagi. Okey. Tapi saya nak tekan kalkulator. Ya, okey? Saya nak tekan kalkulator. So bila saya nak tekan kalkulator, 0.24 tekan je. Dia lebih besar guna huruf R. Okey, sorry terlajak. Alamak. Mana dia? Okey, nombor 1. Tekan shift, tekan nombor 3. Okey, dia lebih besar, so tekan nombor 3. Okey, R 0.24. Tutup kurungan. Okey, sama dengan 0.4052. 0.4052. Tolak. Kita buat satu lagi. 1.354. 1. Okey, 1. Kalau awak tekan kalkulator terus lagi cepat ni. Sebab saya tekan dekat sini dia lambat sikit. Saya nak gerakkan cursor ni kan. Okey, tekan sama dengan. So dapat 0.879. 0.0. 0.0879. Okey. Jadi 79 ke 78? 0.08. Okey, betul. Jadi sekarang awak tengok ni 0. Awak tekan 4.052 tolak answer. You dapat jawapan. So jawapan awak 0.3173. 0.3173. Inilah jawapan awak. Okey? Untuk yang sebelah sini, yang negatif. Yang negatif, so you buat sama juga. So kat sini yang negatif, apa yang perlu buat ialah saya dah kata tadi, ambil nombor yang berada di kiri. Tolak nombor yang kanan. Kalau orang guna jadual, dia tak boleh buat nombor kiri tolak yang kanan. Siapa guna jadual, dia ambil nombor yang dekat dengan kosong. Yang dekat dengan kosong. Macam ni kan? Yang dekat dengan kosong. Untuk dua-dua positif tak apa. Konsepnya sama untuk dua-dua positif. Siapa baru masuk? Azwar. Kenapa baru masuk? Baru bangun. Baru bangun. Tolong. Tiada orang yang boleh ubah diri awak kecuali awak sendiri. Okey, kecuali awak sendiri. Sebab ada kawan saya pukul 7.45 saya dah onkan laptop saya. Saya sambil tu saya pergilah buat kerja ke apa. Jadi korang boleh masuk. Dan awak akan nampak siapa yang selalu masuk awal. Okey, so sekarang kita tengok ada 40 orang. Bermakna kita masih ada lagi 40 termasuk saya, 11 orang yang tak ada. Okey, nanti kita cek kehadiran.
Okey, sebab awak tengah tak 5, tak boleh main-main. Okey. Jadi awak tengok dekat sini, kalau awak tekan jadual, so dia ada cara lain. Kita akan ambil, kalau orang yang guna jadual, tengok dia akan ambil Z yang dekat dengan kosong. Yang ini tadi tak ada masalah. Kalau dia dua-dua positif tak ada masalah. Tekan kalkulator ke, dekat jadual ke, dia tak ada masalah, sama je. Okey, sekejap Okey, kalau dia dua-dua positif, jadi dia tak ada masalah. Tapi kalau dia dua-dua negatif, dia lain cara. So, you akan buat Z, okey, lebih kecil, negatif 0.323. Ambil yang dekat dengan kosong. Tolak dengan Z lebih kecil, negatif 1.421. Nombor ni negatif. Negatif tak boleh kita tukar kepada lebih besar 0.323. Tolak dengan Z lebih besar, negatif, bukan negatif 1.1 ni tak ada negatif 1.421. Okey. Jadi dekat sini awak kena guna cara tu. Jadi sebab tu saya kata saya tak nak kamu gunakan yang ini, guna jadual. So awak terus saja gunakan kalkulator. So saya harap awak ikutlah cara yang saya dah ajar, sebab cara saya yang dah paling mudah. Okey, jadi dekat sini awak guna je jadual. Guna jadual tetap sama. Semua konsep jadual, nombor kiri tolak kanan, nombor kiri tolak kanan. Okey, kalau soalan yang tadi pun sama. Okey, soalan yang tadi kalau awak tengok ni, nombor yang kiri tolak nombor yang kanan. Sama saja. Jadi dekat sini pun sama. Tak kisahlah dia positif ke, dia negatif ke. You tetap gunakan Z lebih besar. Nombor kiri negatif 1.421 tolak Z lebih besar negatif 0.323. Jadi siapa yang nak tekan, nak tengok dekat jadual, you boleh guna cara warna merah dan you tengok sama tak jawapan dengan apa yang saya buat. Okey? Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, sebab kan kita akan ubahlah. Yang ini kita akan ubah. So kalau yang ini awak tekan je kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, boleh tak tolong saya siapa yang tolong baca jadual yang ini berapa? 0.323. Okey, kita tengok kita cuba tengok warna. Okey, awak tekan kalkulator boleh tak? Boleh. Okey, tolong Dahlia tolong tekan kalkulator warna biru. Adam. Alah, nak tekan. Tak nak. Okey, tengok jadual Adam. Okey, kita tengok Adam akan tekan jadual dekat jadual. Okey. Dahlia akan buat yang ni biru. Kita tengok jawapan dia sama ke tidak. Orang lain jangan duduk nganga. Awak buat kedua-duanya. Cuba tengok. Saya akan panggil siapa-siapa je nanti. Cepat. Okey, Adam akan baca jadual. Adam baca jadual, bagi jawapan untuk jadual Adam. Bacakan nilai satu-satu bagi saya Adam. Sekejap Yang 0.323 tu berapa? Kejap. Okey, orang lain baca juga jangan duk relax Cikgu nak jawapan saya. Saya dah tekan. Dah siap? Ish. Ish. Okey, berapa? Yang first tu 0.92 0.92 234. 234. Okey, tolak. Yang kedua tu kejap. Eleh. Kosong poin 62 0.62 665. Okey, Azwa, tekan kalkulator, saya nak jawapan ni. Dam, dapat dah Dam? Azwa, tolong cari yang Dahlia sebut ni, berapa jawapannya? Saya dapat Okey, Adam. 0.3734 0.3734 tolak 0.0768. 0.2.
0. 768. Okey, so jawapan. 0.2966. Okey, Azwa. Berapa jawapan sini, Azwa? You, yang mana? Yang biru. Okey. Kadang dia panggil Dina, kadang dia panggil kakak Nana. Samalah. Jawapan dia 0.2956. 29569. Jadi sebenarnya kalau awak tengok, dia akan jadi samalah. Nah, 29569 Betul. Okey. Jadi kalau awak tengok ni, dia masih sama. Sebab 2966. Okey. So kalau sini, dia akan dapat, kalau dia ambil 3, so jawapannya akan sama juga. Sebab dia tak kisah pun kalau dah baca daripada jadual. So yang ini kalau kita baca dari jadual memang dapat 4 titik perpuluhan. Tekan kalkulator kita dapat 5 titik perpuluhan. So terpulang dekat kamu nak ambil jawapan yang mana, nak guna cara yang mana. Saya tetap mengatakan guna kalkulator itu lebih mudah. Boleh? Okey? Boleh. Jadi ini saya harap okey, semua orang dah tak ada masalah nak tekan kalkulator, baca jadual. Baca jadual ni contoh dekat sini kan. Tengok kalau dekat jadual ni saya nak 0.2, kalau dekat jadual tengok sini jadualnya dekat sini. Kalau saya nak 0.2 sorry, saya nak jawapan untuk okey, sorry, saya silap. Itu nanti dulu. Maksudnya yang lepas ni saya akan baca, yang lepas ni kita akan tengok, kita akan belajar cara baca jadual. Wajib baca jadual. Kalau yang sekarang kita nak cari probability. Awak jangan silap. Kalau dia kata cari Z, maksudnya kita cari yang dalam bracket ni. Sekarang yang kita belajar ni adalah mencari kebarangkalian. Okey, mencari kebarangkalian dia. Ataupun mencari luas di bawah graf dia. Lepas ni kita akan tengok dia dah bagi luas di bawah graf, kita nak cari Z dia. Yang dalam bracket ni yang kita tak ada. Maksudnya nanti kita akan belajar lepas ni adalah Z lebih besar A. Sama dengan 0.3721 contohnya. A ni kita tak ada. A ni awak punya Z lah. Z score lah. Jadi yang ini cara ini yang kita nak tengok lepas ni. Wajib tengok jadual. Ni tak ada pilihan. Memang kena guna jadual. Boleh? Okey. So yang lepas ni kita akan ada masalah tak? Okey semua? Setakat ni okey? Okey. Boleh Jadi saya teruskan. Ni nampaklah. Kalau awak tengok dekat sini, ada satu lagi saya lupa. Okey, tengok sini. Ada satu lagi. Okey, apa dia? Kita tengok di sini. Okey, ni yang kelima iaitu yang keenam. Okey, yang keenam ni yang macam mana? Okey, dalam buku teks ada dah semua ni, tapi saya bagi contoh yang lain. Jadi yang buku teks ni tengoklah dalam buku teks. Okey, contoh yang lain, contoh soalan saya adalah saya bagi kamu kat sini Z, saya letakkan dia lebih kecil, saya letakkan dia dalam sini 1.34. Saya buat macam ni. Ini bermaksud dia nak kamu buat, dia adalah Z, dia di tengah-tengah. Sebab dia ada modulus. Bila dia ada modulus, maksudnya dia negatif 1.34, dia adalah 1.34. Jadi, dengan mudah terus saja buat Z lebih besar negatif 1.34, tolak Z lebih besar, Z lebih besar 1.34. Dalam dia punya gambar dia ni begini. Satu negatif, satu positif, dia di antara. So kita ambil semua sekali, kita tolak yang sini. Maka kita dapatlah di situ. Faham? Itu untuk yang ada modulus. Ni nampak ni yang ada modulus. Bila ada modulus, kamu gunakanlah kedua, satu positif, satu negatif. Contoh 18 ni ada. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ni. La ilaha illallah, ada orang lagi masuk. Pelik betul lah. Tak ambil, kesian. Tapi siapa yang baru masuk? Siapa baru masuk? Hai. Hello. Siapakah hamba Allah 2 orang yang baru masuk?
Hello. Saya. Siapa saya tu? Ainul. Saya. Ainul. Kenapa? Kenapa Ainul? Ainul? Kau kenapa baru masuk? Ainul! Senyap. Ainul, kenapa baru masuk? Masak Tak lazim. Apa tu? Baru bangun tidur. Tak malu punya anak dara? Dengar tu Adam. Adam baru nak jadikan calon. Tiba-tiba kata baru bangun tidur. Ainul Seorang lagi? Adam Faris kan cikgu? Tak kisahlah. Janji Adam je lah. Seorang lagi siapa? Ilya Fatihah bermasuk Kenapa? Internet saya slow cikgu. Baru je dapat. Lah. Okay lah. Jadi lepas ni semua orang kena buat alasan internet. Sebab korang akan dengar, intonasi cikgu kalau dengar internet dia okey sikit. Kalau yang lain cikgu akan macam marah. Okey, semua orang akan buat alasan internet. Tapi tak apa. Saya sentiasa positif. Yang murid saya semua murid yang baik-baik, yang jujur. Okey. Kita nak tengok yang inilah dia sekarang. Yang ini no choice. Memang kena tengok jadual. Okey. Jadi yang ini awak tengok dia kata Z lebih besar A sama dengan 0.3851. So ready dengan awak punya jadual 0.3851. Cari dekat sini. 0.3851 ni awak cari kat dalam ni. Saya menggunakan istilah apa tahu? Cari kat dalam perut jadual ni. Okey, kita cari dekat dalam perut jadual. 0. Okey, saya padam dulu yang lain-lain ni. Okey, 0.3851. Okey. Awak kena cari dekat, janganlah cari dari bawah. Cari bawah. Dah nak 0.3, carilah dekat area 0.3 je. 0.3 apa tadi? 3851. 0.3851. 51 tak ada pun soalan salah. Okey. Kalau tak ada, ambil yang lebih besar. Saya nak 0.3851 yang ada 0.3859. Dia lebih berapa? Lebih berapa? 8. Lebih 8. So 8 tu kita ambil di sini. Maksudnya 0.3859, ujung tu 9 tolak 8. Barulah dapat jawapan apa yang dia minta. So nak cari apakah jawapan dia? Jawapan dia kita tengok. 0.3851 ni duduknya dekat mana? Dekat 0.2. 0.292. So jawapannya akan dapat 0.292. So di sini soalan A-nya adalah 0. Salah warna. Okey, A ni A sama dengan 0.2 apa tadi? 0.292. Okey, 0.292 macam tu. Okey? Kita tengok soalan A. Pun sama. Dia tapi nak lebih kecil. Untuk lebih kecil. Jadi, awak kena ikut cara saya. Kalau tak, cara yang lama saya gunakan, saya akan sketchkan dulu graf. Okay, soalan B ni, kalau cara lama, apa yang saya buat? Dia kata Z lebih kecil. Jangan tutup pintu. Aduh, dia pergi tutup pintu pula. Kenapa cikgu? Sebab internet ni bila kita tutup pintu, internet ni dia tak okey juga kadang-kadang. Okey cukup. Okey, awak tengok kat situ. Jadi 0.3851. Dia kata Z lebih kecil A. Okey, sebelum ni apa yang saya suruh pelajar saya buat, saya suruh dia sketchkan graf. Saya kata lebih kecil akan logaritnya sebelah kiri. Logarit sebelah kiri 0.3851 dia kurang daripada 0.5. Bila dia kurang 0.5 bermakna saya tak akan langgar garis tengah. So A saya akan di sebelah sini. Kurang sebelah sini. So nombornya 0.3851. Jadi logik lah.
dia berada nilai negatif. Jadi macam rumit. Okey. Tapi sebelum ni memang saya ajar pelajar macam ni. Tapi bermula last year saya tak guna dah cara ni. Last year pun dah lepas PKP, balik sekolah balik baru saya tunjuk kat balik dekat pelajar. So cara ini lebih mudah. Seperti biasalah saya belajar daripada sifu saya. Okey, so kita kena doakan orang yang sentiasa memberi ilmu kepada kita. Kan kalau kita meninggal pun ada 3 je yang memberi manfaat kepada kita. Okey. So awak tengok dekat sini. So saya tak guna dah. Saya dah tak guna dah cara ni. Saya tak guna dah cara ni. Saya yakin ada lagi cikgu yang menggunakan cara ni. Okey. So tengok apa yang saya buat. So tengok betul-betul. A saya, kita nak kena tahu A kita ni positif atau negatif. Okey, tengok kat sini kurang. Z kurang dari A. Kurang. Jadi awak tengok. Saya letakkan sini jadi K. K tu kurang kan. Jadi bila kurang, maksudnya dia kurang dari kosong. So jawapan saya, A saya mesti negatif. Tadi masa saya lakar, bila kalau kita lakar, kita tahu dah, oh memanglah A kita negatif. Sekarang ni saya tak nak lakar. So saya guna cara tu. Okey, kemudian step seterusnya 0.3851. Nombor tu lebih ke kurang daripada 0.5? Kurang. Bila dia kurang daripada 0.3851, maksudnya you kena tak perlu buat satu tolak. Tak perlu buat satu tolak. Bermakna 0.3851 ni kamu boleh terus baca dari jadual. So, kita dah baca tadi jawapan kita. Jadi dapatlah 0.292 itu soalan B. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C, dia kata Z lebih besar. Z lebih besar. Bermakna A saya, bila dia lebih besar, A saya akan bernilai positif. Faham? Boleh tak? Faham. Okey. A saya bernilai positif. Tetapi awak tengok di sini, nombor dia melebihi 0.5. Bermakna 0.7851 ni, saya nak cari dekat jadual, memang tak akan jumpa. Sebab jadual, nombor paling besar adalah 0.5. Faham? Okey. Jadi, saya perlu buat satu tolak. Saya perlu buat satu tolak. 0.7851. Satu tolak. Jadi bila saya tolak, maka tanda saya akan tukar. Tadi positif kan? Maka saya akan tukar dia jadi negatif. Macam tu. Jadi kita tengok 1 tolak 0.7851. Ambil kalkulator. 1. Okey, 1 tolak 0.7851. Tekan sama dengan. You dapat 0.2149. Bermakna yang ini yang kita baca pada jadual. 0.2149. 0.21. 0.21. 2149. Saya nak 49, ada 48. Alahai, sikit je lagi. Tak bolehlah ambil yang ini. So, dia ada 77. Saya nak 49. So, saya terlebih berapa? Nak senang, awak ambil kalkulator. 77 tolak 49. Ambil yang ujung je. 77 tolak 49. Okey, dapat berapa? 28. Tengok dekat ujung ni. Ada tak 28? Tak ada. Jangan menangis. Ada 27. So, kita ambillah 27. Jadi, apa jawapannya? 0.789. 0.789. 0.789. Sorry. So, 0.789. Itulah jawapan kita. Jadi, kalau kita lakarkan balik graf kita, soalan C ni, dia negatif 0.789. Dia di sana. Itu yang dimasukkan nilainya. Kawasan berloriknya logik lah. 0.7851 iaitu melebihi 0.5. Faham tak setakat ini? Yes. Okay, next. Okay, soalan D. Tengok soalan D. Tengok soalan D betul-betul. Okey, sekejap saya padam ni dulu. Bawa ke tepi sinilah. Okey, sekejap. Okey, awak tengok sini soalan D. Soalan D ni, okey,
guna konsep yang macam saya ajar tadi. Iaitu you ambil nombor di kiri. Z lebih besar. Negatif 0.1 tolak nombor di kanan. Z lebih besar A. Mesti tukar dia macam tu. Sama dengan 0.3851. Tak perlu buat lebih kecil ke lebih besar. Dia tetap lebih besar. Sentiasa lebih besar. Okey, ada tanda sama dengan ke tak ada sama dengan ke, nilainya sama je. Okey, so ini Z lebih besar, negatif 0.1. Tekan kalkulator. Z lebih besar, so lebih besar you tekan, sorry, alamat tu lah sekejap. Alamat. Okey, nombor 1. Jadi kat sini kita ambil R. Shift 3, negatif 0.1. Tutup. Okey, so saya dapat apa nak kat sini? 0.5398. 0.5398. Okey, tolak Z lebih besar sama dengan A sama dengan 0.3851. Negatif Z lebih besar A sama dengan 0.3851 tolak 0.5398. Tekan kalkulator, saya nak tekan kalkulator tu lambat nanti. Tekan kalkulator ni nilai sebelah kanan. Berapa? Negatif? Negatif 0.1547. Okey, ini jawapan dia. Jadi kalau awak tengok kanan kiri ada negatif. Okey, kalau kanan kiri ada nilai negatif. So kalau kanan kiri ada nilai negatif, kita tak apalah, awak boleh abaikan saja. Jadi sekarang Z lebih besar. A kita positif ke negatif? Z lebih besar. A kita positif ke negatif? Positif. A kita positif. Okey, A kita positif. Kemudian kita tengok nombor ni kurang ke lebih daripada 0.5? Kurang. Boleh baca tak daripada jadual? Boleh. Boleh. Jadi A kita tak perlu ubah apa-apa. Dia positif, kekallah positif. Tadi kita ubah sebab kita tak boleh baca 0.7851. So sekarang baca 0.1547. Tengok dekat jadual. 0.1547. 1547 tak ada 1562. Jadi awak tengok 6247 saya terlebih berapa? 15, betul? Betul tak? Betul. Terlebih 15, tapi kalau kita tengok 15 tak ada. 14 ada, 16 ada. So boleh ambil mana-mana. Kita ambil 14 yang lebih kecil. So jawapan saya 1.016. 1.016. 1.016. So itulah jawapan A kita. Okey, sekarang kita cuba semak. Okey, cuba tekan kalkulator dekat R. Masukkan 1.016. Tekan kalkulator Z. Tekan R. 1.016. Berapa dapat? Dapat 0.15481. Okey, cuba tolakkan ni. Dapat 0.38499. Okey. So nampak tak nombornya sangat hampir. Itulah jawapan kita. Boleh setakat ini? Boleh? Boleh. Okey, lepas ni waktu apa? Fizik. Fizik. Ada Google Meet Ada. Okey, tak apalah. Okey, jadi yang ini saya yakin masih lagi yang ada yang blur-blur. Okey, so awak tengok dia dulu kat contoh buku teks ni, awak tengok sendiri. Tapi buku teks ni dia tak guna cara yang saya buat. Dia ni sikit. Jadi tak apalah. Kita punya kelas tambahan yang nanti ni, next ni, saya akan esok malam, hari apa? Hari Sabtu malam kan? Saya akan buat yang ini insyaAllah. Boleh? Ini mungkin saya yakin ramai yang tak kukuh lagi. Masih blur-blur lagi kan? So kita akan sambung kelas. 1 jam sebenarnya sangat cantik. Tapi bila awak masuk lambat kan? Lepas tu saya pula bising-bising bila orang masuk lambat kan? Lepas ni saya dah tak bising-bising. Siapa masuk lambat. Sebab apa? Sebab saya tak akan admit dia. Siapa masuk lambat. Okay? So kita stop kat sini.
kita jumpa hari Sabtu malam insyaAllah. Okay? Siapa yang tak okay, tolong tengok-tengok dulu sikit. Tapi jangan study daripada buku teks ni. Nanti awak bingung sebab dia tak sama dengan macam yang saya tunjuk. Faham? Boleh? Okay. So, kita jumpa next class. Okay? Bye. Assalamualaikum. Salam. Sama. Jangan lupa isi kehadiran ya. Okay, bye.